Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layl 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضع. باب الوضع أي هذا باب في بيان مقولة الوضع. باب الوضع من هذا باب في بيان مقولة الوضع. Ini bab pada menyatakan makulat wada'. Ini bab pada menyatakan makulat wada'. Semalam kita dah belajar makulat idhafah. Hari ini masuk pada membicarakan makulat, 4 lagi makulat. Kemudian insyaAllah nazam jawahir al-makulat ni khatam. Kita ganti kita lain pula. والوضعه الهيئة عارضة بنسبة للجزء والخارجة. والوضع dan bermula makulat wada'. Walwad'u ay wa maqulatul wad'i, dan bermula makulat wada'. Makulat wada' tu huwa dia al-wad'u. Makulat wada'. Al-hay'atu ialah kelakuan. Hal-hay'atu ialah kelakuan. Aridata yang menumpah ataupun yang kedatangan. Aridatan. Aridatan jadi hal pada kata al-hay'atu. Hay'atu mana? Aridata, hal keadaan kelakuan itu yang menumpanglah ia hay'ah, kelakuan. Jadi aridata ni asada aridatan. Aridatan dihazafkan tanwin kerana darurah syair. Asluhu aridatan huzifatit tanwinu li daruratu syi'ri. Li darurati syi'ri, dihazahkan tanwin kerana daurat syair. Maka dia baca aridata. Kalau ikut asara aridatan, dengan tanwin. Hal bagi al-hay'ah. Hay'ah mana? Aridatan, hal keadaan adalah ia hay'ah. Aridatan yang menumpah ataupun yang kedatangan. Jadi makulat wada' ni ialah al-hay'atu al-hay'atu 'aridatan. Mana? Kelakuan yang menumpah binisbatin, dengan nisbah. Binisbatin syai'i. Binisbatin ay binisbatin syai'i, dengan nisbah sesuatu, dengan adu sesuatu. Binisbatin ay nisbati syai'i, mana dengan adu sesuatu. Lil juz'i ay ila juz'il jismi. Lil juz'i ay ila juz'il jismi,
iaitu kepada juzuk bagi isim, bagi jisim. Lil juz'i ay ila juz'il jismi, iaitu bagi juzuk jisim. Wal kharijata, dan benda yang luar daripada jisim. Wal kharijata, dan benda yang keluar daripada jisim. Contoh, kita buat contoh, yakni seperti rapak kaki di bumi. Yakni seperti rapak kaki di bumi dan kepala duduk di atas, maka dipanggil tidur. Tetapi kalau kaki rapak bumi dan kepala juga rapak bumi, dipanggil sujud. Itu panggil kelakuan yang menumpak binisbatin juz'i, dengan nisbah sesuatu kepada juzuk, juzuk bagi jisim. Tulis ya dhabit di situ, yakni seperti rapak kaki di bumi, ini kharijah begini, dan kepala duduk di atas, maka dipanggil tidur. Tetapi kalau kaki rapat di bumi dan kepala juga rapat di bumi, dipanggil sujud. Amin. Mana contohnya? Kal intikasi. Kal intikasi, seperti intikas. Intikas ni yakni diadukan kaki membetuli di langit. Diadukan, mana nisbah kaki membetuli langit dan kepala membetuli dengan bumi. Dan diadukan kepala itu jauh daripada kaki. Kepala turun bawah, kini atas. Yakni diadukan kaki membetuli di langit dan kepala membetuli dengan bumi, dan diadukan, dinisbahkan kepala itu jauh daripada kaki. Wal qiyami, dan berdiri, yakni kaki rapat di bumi dan kepala menghadap ke langit dan kepala jauh daripada kaki. Ini mungkin aku nak wadah. Yakni kaki, apa mana qiyam, apa mana berdiri. Kalau kata berdiri tu kenapa? Berdiri ni yakni kaki rapat di bumi dan kepala menghadap ke langit dan kepala jauh daripada kaki. Itu mana berdiri. Kalau kata duduk pula lagu mana? Duduk kaki rapat bumi ke? Kepala membetuli langit. Jadi lagu tu kan. Ada waktu nak wadah. Wa kadza, dan seperti itu. Mana wal intisabu kainun kaza. Lagu tu kan. Wa kaza al intisabu, mana wal intisabu, dan bermula betul pendirian, yakni berdiri betul. Wal intisabu, dan bermula betul pendirian, yakni berdiri betul. Itu. Kaza ay kainun kaza, adalah ia seperti demikian itu, menakal intikas. Kaza ay kal intikas fi maqulatil wad'i, fi maqulatil wad'i, pada maqulat wada'. Kalau berdiri betul, kaki rapat bumi, kepala membetuli langit. Wanhina'u, dan bongkok, yakni adu kepala dengan lutut dekat dan adu kepala dengan langit jauh. Tu bongkok, yakni adu kepala, di mana nisbah kepala dengan lutut dekat dan nisbah kepala dengan langit jauh. Itu makna makna bongkok. Bongkok ni yakni adu kepala dengan lutut dekat, dan juga adu kepala dengan langit jauh, yakni adu nisbah kepala dengan lutut dekat dan nisbah kepala dengan langit jauh. Itu inhina, mana bongkok.
Ukhidha yakni dilihat akan dia, akan inhina. Ukhidha yakni dilihat akan dia, akan inhina. Ai fi syakhsi. Tulislah yakni ukhidha yakni dilihat. Ukhidha ni dipegang. Mana dilihat akan dia, akan inhina. Ai fi syakhsi. Ai fi syakhsi yakni pada seseorang. Fayajri tadadu maka berlaku berlawanan. Fayajri tadadu maka berlaku berlawanan, yakni berlawanan sungguh. Berlawanan yakni berlawanan sungguh. Fayajri tadadu maka berlaku berlawanan, yakni berlawanan sungguh. Contoh dah, yakni seperti duduk dan berdiri. Maka ini berlawanan sungguh sebab tak serupa. Fayajri tadadu maka berlawanan, yakni berlawanan sungguh. Contoh dah, yakni seperti duduk dan berdiri. Maka ini berlawanan sungguh sebab tak serupa. Duduk dengan berdiri itu berlawanan sungguh sebab tidak serupa. Tidak serupa. Fi wad'i huna pada makulat wada'. Huna di sini ai fi babil makulat. Huna di sini ai fi babil makulat. Tafa'na fasyai'u maka sesuatu. Qad yakunu terkadang adalah ia syai'. Fasyai'u maka sesuatu. Qad yakunu terkadang adalah ia syai'. Asyadda inhina. Asyadda bersangatan, ialah bersangatanlah ia suatu tu. Inhina'a nisbah bongkok, yakni sangat bongkok. Inhina mana nisbah bongkok, yakni sangat bongkok. Jadi itulah disebut sebagai makulat wada', iaitulah kelakuan yang menumpang dengan nisbah, mana nisbah sesuatu kepada juzuk bagi isim. Seperti mana bila sebut diri, nisbah apa? Nisbah kepala sebelah atas, kaki tu sebelah bawah rapat bumi. Kaki rapat bumi, kepala ni menghadap ke arah langit. Maka itu dikatakan berdiri lah. Kalau bokok pula, nisbah kepala dengan lutut tu dekat dan nisbah kepala dengan langit tu jauh. Maka itulah dikatakan wada'. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, seterusnya, syair yang seterusnya, babul milki. Babul milki ni makulat milki. Babul milki mana ini makulat milki. Ai haza babun fi bayani makulatil milki. Ai haza babun fi bayani makulatil milki. Ini bab pada menyatakan makulat milk. Milki dah. Wal hay'atu dan bermula hay'ah, mana kelakuan. Wal hay'atu tu mubtada. Milkun di belakang tu ialah khabar. Betul kan? Syair ni payah sikit lah. Bagi saya lah payahnya. Bagi tuan-tuan sedang menonton yang melihat tu mungkin rasa senang lah. Saya rasa payah lah. Wal hay'atu tu mubtada, milkun tu ialah khabar dia. Itu khabar. Wal hay'atu dan bermula hay'ah, mana kelakuan. Al hasilatu yang hasilah.
ia kelakuan. Al-aridatu, yang kedatanganlah ia al-hay'ah. Bima, hasil atau kedatangan tu, bima dengan barang. Bima dengan barang. Ahata, yang meliputilah ia ma. Ahata, yang meliputilah ia ma. Lil jismi, meliputi tu lil jismi, bagi jisim. Kita katalah seperti manusia. Lil jismi, bagi jisim, yakni seperti manusia. Wantaqala, apa pada kata ahata. Wantaqala, dan berpindah ia ma. Dan berpindah ia ma. Wantaqala, dan berpindah ia ma. Khabar milkun qailatun. Milkun ialah makulat milki. Milkun ialah makulat milki. Qailatun, yang berkatalah ia. Qailatun, yang berkatalah ia. Yang berkata ni, yang berkata oleh ulama. Qailatun, yang berkata, ini yang berkata oleh ulama. Ai li sifatin lil milki. Qailatun, yang berkata, yang berkata oleh ulama. Li sifatin li milki. Li sifatin, bagi sifat. Lil milki, bagi milki. Li sifatin, bagi sifat. Ai lil milki, bagi makulat milki. Qailatun, yang berkata, yang berkata oleh ulama. Li sifatin, bagi sifat. Lil milki, bagi makulat milki. Jadi makulat milki ni ialah kelakuan yang baru datang ia. Yang hasil yang baru datang ia kelakuan tu, dengan barang yang meliputi bagi jisim, dan berpindah ia barang tu. Tu dia punya contoh dia. Sagi dia ada buat contoh lah. Ada contoh yang mudah faham. Daripada definisi dia tu, mungkin kita agak rasa macam tak berapa nampak lah. Tapi tengok contoh dia. La farqa, tidak ada beza. La farqa, tidak ada beza. Ai fi tasmiyati maqulatil milki. La farqa, tidak ada beza. Ai fi tasmiyati maqulatil milki, pada mempernamukan makulat milki ni. Fil mahiti, pada benda yang melingkungi ataupun yang meliputi. Fil mahiti, pada benda yang melingkungi ataupun meliputi. Mana ai sawa'un kanal mahitu. Muhit kan. La farqa, tidak ada beza. Ai fi tasmiyati maqulati milki. Fil muhiti, pada benda yang melingkungi ataupun meliputi. Kena tulis tu ai sawa'un kanal muhitu muhitan bikulli kama fi sawbi au ghaira muhit bikulli kal khatami. Muhit ni ai sawa'un kanal muhitu muhitan bikulli kama fi sawbi au ghaira muhidin bikulli kal khatami. Adalah sama ada yang meliputi tu meliputi dengan sekalian, seperti baju, ataupun yang tidak meliputi seperti cincin. Nah, jadi kita kata yang meliputi dengan jisim tu seumpama baju,
ya ataupun yang tidak meliputi dengan jisim tu seumpama cincin. Tu. Sebab pakai cincin, pakai cincin di jari, bukan kata meliputi semua jari. Tidak. Baina kaunihi, di antara keadaannya muhit. Baina kaunihi, di antara keadaannya muhit. Ghaira tabi'i, bukan tabi'i. Ghaira tabi'i, bukan tabi'i. Contohnya seperti pakaian, maka pakaian itu bukan benda tabi'i, kerana waktu kecil dia tak pakai pakaian lagi, hanya waktu dia besar baru pakai. Kalau gitu yakni seperti pakaian yang seperti pakaian, maka pakaian itu bukan benda tabi'i, kerana waktu kecil dia tak pakai pakaian lagi, hanya waktu dia besar baru dia pakai pakaian. Tu jadi pakaian itulah dipanggil benda yang meliputi. Benda yang meliputi. Lahiqa, yang menghubungilah ia ghaira tabi'i, makanahu, akan tempatnya al-jismu makani. Lahiqa makani, yang menghubungi ia ghaira tabi'i makanihi, ini idafat kepada maf'ul, akan tempatnya al-jismi alladhi huwa muhad. Al-jismu alladhi huwa al-muhad. Al-jismu alladhi huwa muhad. Mana contohnya? Kathaubi, seperti pakaian. Jadi pakaian tu dipanggil bukannya ghaira tabi'i, benda yang muhit, ghaira tabi'i, seperti mana pakaian. Wa tab'iyah ni ataf dah ghaira tabi'i. Wa tab'iyah kal ihabi, seperti kulit. Ihabi syafsi, seperti kulit seorang. Kal ihabi, yani ihabi syafsi, kulit seseorang. Wa ghairihi, ataf dah ihab. Wa ghairihi, dan selainnya ihab, yani seperti kuku dan bulu. Ma huwa, tidaklah ia ghairuhu. Ma huwa, tiadalah ia ghairuhu. Bil gharibi, ay mutalabbisun, bersepakai. Bil gharibi, dengan pelik, yakni tidak adalah ia pelik. Bil gharibi, pelik, yakni tidak adalah ia pelik. Jadi kata tidak ada beza di antara benda hak melikumi itu, di antara dia bukan tabi'i ataupun yang tabi'i. Yang bukan tabi'i seperti pakaian, yang tabi'i ini seperti mana kulit yang meliputi bagi jisim, bagi tubuh manusia contohnya gitu. Jadi itu dikatakan makulat milki, yakni kelakuan. Dia kelakuan yang kedatangan dengan barang yang meliputi bagi jisim. Mana kelakuan baju pakaian tu yang meliputi bagi tubuh manusia, maka itulah dikatakan makulat milki. Kelakuan kulit yang meliputi bagi tubuh jisim manusia, maka itulah dikatakan makulat milki. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, babul fi'li. Lagi dua lagi Lagi dua habis payah habis lagi dua. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, babul fi'li, ay haza babun fi bayani maqulatil fi'li. Babul fi'li, ay haza babun fi bayani maqulatil fi'li. Ini bab pada menyatakan makulat fi'il. Wal fi'lu, dan bermula makulat fi'il. Wal fi'lu, dan bermula makulat fi'il itu
huwa al-fi'lu, huwa al-fi'lu. Taksiru syai' memberi kesan oleh sesuatu. Idafat dengan makna fa'il, idafat kepada fa'il. Taksiru syai' memberi kesan oleh sesuatu fi ghairihi pada selainnya syai'. Fi ghairihi mana? Fi syai'i ghairihi pada sesuatu yang lainnya syai'. Ala ittisalin di atas berhubung. Memberi kesan ala ittisalin di atas berhubung. Ghaira qarin hal keadaan tidak tetap. Fi jismih pada jisim. Fi jismih pada jisim. Contoh dia yakni seperti berhubung antara api dan kayu. Itu seperti berhubung antara api dan kayu. Dan yakni bila letak api di kayu selalu memanah yang tidak tetap pada jisim api. Yakni sifat memanah itu tidak tetap pada api, hanya memanah itu semasa dia duduk beri bekas tu sahaja. Kerana bila kita buang api, maka tidak adalah sifat memanah tu. Itu contoh dia. Contoh yang Tu'u tulis, yang Tu'u bagi, saya tulis lah. Yakni mesti berhubung antara api dan kayu. Yakni bila letak api di kayu selalu memanah yang tidak tetap pada jisim api. Yakni sifat memanah itu tidak tetap pada api, hanya memanah itu semasa dia duduk beri bekas tu sahaja. Kerana bila kita buang api, maka tidak adalah sifat memanah itu. Maka memberi kesan. Memberi kesan oleh sesuatu, kita letak api pada benda yang lain tu, yang ni seperti kayu tu, maka itulah dikatakan makulat fi'il. Seperti mana memberi kesan oleh api akan apa? Akan kertas, maka itulah dikatakan makulat fi'li. Kena faham tu? Itulah makulat fi'il, yakni taksiru syai' fi ghairi, memberi kesan oleh sesuatu, yakni seperti api pada sesuatu yang lain. Tu mana makulat fi'il. Dari segi adat dah, hakikat dia dah. Kau adat ni semua pakat faham lah dah. Api ni adat apa? Memanas, menghangus. Tetapi yang menghangus, yang membakar ialah Allah Subhanahu Wa Taala, tu hakikat dia. Kerana hukum adat dia tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Manusia ni makhluk ni tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang memberi bekas, yang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi makulat fi'il ni ialah memberi kesan sesuatu, yang ini seperti api pada yang lain, pada sesuatu yang lain, yang ini seperti kayu di atas jalan berhubung. Tu seperti tadilah, apabila diletakkan api berhubung antara api dan kayu, maka jadi panah. Kayu jadi panah, terbakar. Maka itulah dikatakan makulat fi'il. Kataskhinati seperti menjadi panah. Contoh dia, kataskhinati seperti menjadi panah. Kataskhinati seperti menjadi panah apabila berhubung antara api dan kayu, maka menjadi panah. Contoh lagi, bakar. Wahasilun bermula kelakuan yang hasil lil fa'ili bagi fa'il qablu taksir, sebelum memberi bekas. Qabla taksir, sebelum memberi bekas.
huwa hasilun, laisa bukanlah, bukanlah ia hasilun, kelakuan yang hasil, biza dengan ini makulat fi'il, dengan ini makulat fi'il, dengan ini makulat fi'il, lil aqili, yakni di sisi orang yang berakal, lil aqili seperti lil aqili, yakni di sisi orang yang berakal. Biza, laisa, tidaklah, bukanlah ia kelakuan yang hasil, biza dengan ini maqulal fi'li, bahkan dia tu dikatakan makulat kaif. Mana kelakuan yang hasil sebelum memberi bekah itu dikatakan makulat kaifa, bukan makulat fi'li. Nak cerita tu seperti kata menghangus. Menghangus tu kelakuan yang hasil bagi api sebelum daripada taksir, beri bekah pada kayu itu. Namanya makulat kaif. Kalau kata menghangus sebelum daripada mana kelakuan yang hasil bagi api sebelum daripada ditaksirkan, itu dikatakan makulat kaif. Maknanya kelakuan menghanguskan. Tetapi apabila dah menghanguskan tu, maka itu dikatakan makulat fi'il. Makulat fi'il taksir syai', memberi kesan sesuatu fi ghairi. Hak memberi kesan itulah dikatakan makulat fi'il. Tapi kalau sebelum daripada sebelum kelakuan yang hasil bagi api sebelum daripada taksir, dikatakan makulat kaif. Dululah makulat kaif kita dah belajar dulu nah. Pada muka surat Papa itu makulat kaifah. Dulu dah. Tengok balik ya. Itu kata dia, wahasilun, dan bermula kelakuan yang hasil lil fa'ili bagi fa'il, qablu ay qabla taksir, sebelum memberi bekas, huwa dia hasilun lil fa'il, laisa, bukanlah kelakuan yang hasil, biza dengan ini maqulatul fi'li, bal huwa maqulatul kaif, lil aqili, yani indal aqili, di sisi orang yang berakal. Contohnya, yakni sebut kata menghangus, kelakuan yang hasil bagi api sebelum daripada ditaksirkan beri bekah pada kayu itu. Yakni sebut kata menghangus kelakuan yang hasil bagi api sebelum daripada taksir beri bekas pada kayu itu makulat kaif. Yang makulat fi'li ni ialah memberi bekah sesuatu pada sesuatu yang lain di atas jalan berhubung yang tidak tetap pada jisim, maka itulah dikatakan makulat fi'il. Habis. Kemudian makulat yang terakhir sekali, makulat infial pula. Itu habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, maqulati babul infiali, ay haza babun fi bayani maqulatil infial. Bermula ini bab pada menyatakan makulat infial. Huwa dia al-infial. Makulat infial ni at-taksiru, mana terima bekas, ala ittisali, di atas berhubung, ghaira qarin, yang tidak tetap, nahwuhu ay misaluhu,
bermula misalnya infial. La yuqsa ay la yuhasar fil adad, tidak dihinggakan pada bilangan. La yuqsa ay la yunhasaru fil adad, tidak dihinggakan pada bilangan. Wahasilun dan hasil, kelakuan yang hasil. Wahasil dan hasil li syai'i, bagi sesuatu, yakni bagi sesuatu, indal iktirasi, tak kena indal iktirari, di ketika tetap, yakni tetap pada jisim. Laisa, tidaklah ia al-hasil, min zal infiali, daripada ini makulat infial. Min zal infiali, daripada ini makulat infial. Min zal infiali, yakni daripada ini makulat infial, yakni makulat infiali. Min zal infiali, daripada ini makulat infial. Ay bal huwa makulatul kaifi, itu ay bal huwa makulatul kaif, bahkan dia tu makulat kaifa. Sebab apa? Kerana bila kita jeruh api dengan air, ya, yakni kerana bila kita jerus api dengan air, maka api mati. Bila api mati, tak ada lah makulat fi'li dan makulat infial. Maka bila kita sentuh periuk, tak panah lagi, maka panah hak duk di periuk tu dikatakan makulat kaif, yakni kaifiyah mahsusah lagi. Yakni kerana bila kita jerus api dengan air, maka api terpadam, matilah terpadam. Bila api terpadam, mati, tak ada lah makulat fi'li wal infial. Nah, maka bila jamuh periuk, bila kita pegang periuk tu, panah lagi, periuk tu terasa panah, api tak ada dah. Nah, api tak ada dah, kayu pun dah terpadam dah. Nah, api yang duduk di kayu padam, pegang periuk panah lagi. Maka panah hak duduk di periuk tu dikatakan makulat kaif, yakni kaifiyah maksusah nama dia. Makulat kaif, yakni kaifiyah maksusah. Tu. Gitu nah. Kaifiyah mahsusah nama dia. Lalu kata musannif, laisa, bukanlah ia al-hasil min zal infial, daripada ini makulat infial, bahkan dia makulat kaif. Kerana bila kita jerus api dengan air, maka api itu mapuh. Bila api itu terpadam, bila api itu terpadam, tak ada lah makulat fi'il dan infial. Maka bila kita sentuh, kita pegang periuk tu, panah tu lah, panah lagi, walaupun api tak ada dah, maka panah hak di periuk tu dikatakan makulat kaif. Nama dah, nama makulat. Hurrira hurai olehmu, hurai olehmu. Hurrira mana hurai al-olehmu. Jadi hurrira tu, alih pada hurrira tu iwadun anit tanwin. Iwadun anit tanwin at-tawkidi al-khafifati. Iwadun anin nun, salah al-alifu tu iwadun anin nuni at-tawkidi al-khafifati lagi tu. Alif tu yakni al-alifu iwadun anin nuni at-tawkidi al-khafifati. Asal hurriranhu.
Maknanya hurai olehmu akan dia akan al-infial. Hurriranhu mana hurai olehmu akan dia akan makula akan dia akan al-infial. Makula infial. Itu. Itu. Haza bermula ini, haza bermula ini, tamamu ialah menyempurna, tamamu maqsidit taklimi ialah menyempurna maksud cakapan musannif. Haza bermula ini babul infial, haza bermula ini babul infial, tamamu maqsidit taklimi ialah tamam ini ialah sempurna, tamamu ialah sempurna maqsidit taklimi maksud cakapan musannif fil nazmi pada nazam al maqulati min maqulatil ashar maqulat 10 al ma'lumi yang maklum. Ini mim bahar rajas, mim bahar rajas. Lillahi bagi Allah khabar muqaddam, alhamdu puji-pujian, wassalatu wassalamu selawat dan salam lin nabi ay nazilani au nazilatani, lin nabi bagi nabi, wa alihi dan keluarganya nabi, zawil ula yang mempunyai darjat yang tinggi, zawil ula yang mempunyai darjat yang tinggi. Tamat hazihil maqula, sempurna, yakni sempurna ini maqula. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat kita sama-sama ambil manfaat bersama, menghafal kitab kitab Nazam Jawahir Al-Maqulat ni menghafal. Yang boleh hafal, yang berkemampuan hafal, hafalah. Saya pun dah tak ingat lama lah. Masa habis kitab ni tu tahun 2008 hari Jumaat. Jadi saya khatam kitab ni tahun 2008 hari Jumaat. Hari ni pun hari Jumaat. Nak ambil sama tu lah, barakah hari Jumaat tu. Saya khatam dulu kitab ni pun hari Jumaat. Saya baca juga di alam maya lah, hari Jumaat juga khatam. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan khatam kita ni, walaupun agak susah nak ilmu ni, mudah-mudahan dengan kita membaca, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan pada kita untuk memahami dan seterusnya menguatkan lagi akidah kita apabila kita belajar kitab-kitab usul Ustaz Usuluddin. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.